Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira ila Allah ma syaa Allah. La yasrifus su'a ila Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bi'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang limpah kunana yang taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama pada malam ni yang pertama kali sampai sini, memang pertama kali sungguh lah. Rasa macam nak jatuh nak jatuh dalam menang ni. Konon kita tu macam dekat dengan lokal, dekat dengan parit. Sadiq Allah risau saya. Jom mai jumpa tuan-tuan malam ni. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad. Apapun kita syukur pada Allah SWT. Cuma saya nak minta izin beli, kalau tolong tengok anak-anak sikit lah, sebab saya terganggu sikit. Minta maaf saya sangat. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau tak ada halangan tu, tolong tengok anak-anak gitu tu. Sebab sallallahu alaihi Muhammad dia divert perhatian saya. Saya suka duduk tengok mereka. Baik, minta maaf lah. Kok terasa apa, saya minta maaf. Baik tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, kita nak menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi ni kalau kita faham, dia merupakan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil Maulid. Maulid ni hari lahir. Maulid Rasul, Maulid kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, kita tiap-tiap tahun kita ada ulang benda yang sama sebenarnya. Kita ada ulang kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sampai rasa macam, oh tahu dah yang ni, tahu dah yang ni, tahu dah. Pasal apa dia ulang-ulang benda yang sama? Ulang benda sama ni nak bagi lekat. Dia sebut benda yang sama ni nak bagi lekat. Pasal apa nak bagi lekat? Sebab satu benda dengan Nabi SAW ni, Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga Allahumma salli ala Muhammad, aku ni dia kasih lebih lagi daripada kasih pada mak bapak dia, lebih dia kasih pada anak pinak dia, lebih dia kasih pada manusia seluruh. Dia nak kena cinta kat Nabi SAW ni lebih pada kita cinta pada anak-anak isteri kita, cinta pada mak bapak kita pun. Macam mana nak cinta dekat Nabi SAW lebih daripada orang yang kita kenal, sedangkan Nabi SAW kita tak kenal. Mak ayah kita, mak kita, dia yang lahirkan kita, dia yang suap makan kat mulut kita, jaga tengah-tengah malam bila kita sakit waktu kecil-kecil dulu. Sallallahu alaihi Muhammad sanggup korban susah payah apa saja untuk kita.
kita kenal mak kita tu, maka sudah pasti kita sayang, cinta kat mak kita. Anak-anak kita apatah lagi. Sallallahu alaihi wasallam, bukan senang nak beranak umur perempuan ni. Bukan senang tu mengandung, waktu mengandung tu tidur beralih kat ni tak kena, beralih kat ni tak kena, pelunjuk tak kena, baring tak kena, melentang tak kena, ngereng tak kena. Orang lelaki dia sabar. Sabar. Sallallahu alaihi wasallam. Anak teriak wah malam-malam, dia lena, sabar betul. Orang perempuan dia tak sabar. Anak sikit jaga dah. Bukan senang nak jaga anak, daripada mengandung sampai bersalin, makin duk besar macam-macam perangai kena. Mau tak sayang kat anak. Tapi Nabi kata tak, sayang siapa lebih daripada sayang kat aku, kata Nabi, tak sempurna iman. Tuan, kita boleh tahu lah kita sayang siapa lebih daripada kita sayang Nabi SAW. Maka macam mana nak mai tahap cinta kat Nabi SAW lebih daripada kita cinta kat orang lain? Macam mana? Syarat nombor 1, nak pi cinta, dia kena kenal dulu. Syarat nak pi pada cinta tu, dia mesti kenal dulu. Kenal itu nanti boleh bawa pada cinta. Maka kita ni nak buat apa? Kita nak cinta Nabi SAW. Maka nak cinta tu lah, ulama-ulama dulu tolong susun kat kita nama Maulid Nabi SAW. Mai hari Ma'al Hijrah, cerita bulan apa? Bulan Muharram, cerita pula tentang hijrah Nabi SAW. Mai bulan apa? Cerita pula tentang Isra'. Bulan Rajab, cerita Isra' Mi'raj pula. Mai apa saja yang berkait dengan Nabi SAW, ulama-ulama kita dulu susun program-program peringat tentang Nabi, ulang cerita Nabi. Pasal apa? Pasal nak memenuhi satu tuntutan untuk mencintai Nabi SAW. Betul boleh bayang kalau tak ada maulid ni apa cerita? Kita yang duk dengar ni, tiap-tiap tahun cerita maulid ni pun tak pi tahap cinta kat Nabi SAW. Betul yang ni tuan? Saudara semua, macam para sahabat dulu sanggup tuan-tuan, jangan sentuh Nabi, dia mati tak apa. Cerita Nabi ni saudara kan, kita tak sampai tahap tu. Cara tu duk dengar tiap-tiap tahun punya maulid Nabi. Balik boleh bayang tak kalau langsung tak ada maulid Nabi, langsung tak pernah duk cerita tentang Nabi, jangan silap, langsung kita Nabi pun kita tak kenal. Dan jasa alim ulama dulu susun dekat kita program-program yang macam ni supaya kita ni kenal dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, malam ni kita nak sembang sikit beberapa kisah tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apakah kata-kata ulama tentang sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Yang pertama tuan-tuan, tarikh kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita kena tahulah. Kita kena tahu. Pasal apa? Dah cinta mestilah kena tahu. Anak-anak kita tahu tarikh lahir semua, sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang kita cinta, suami kita, isteri kita kenal, kita tahu, sallallahu alaihi Muhammad, dia punya tarikh lahir semua. Nabi SAW kita tak tahu. Padahal kita kena cinta kat Nabi lebih daripada kita cinta isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Maka Nabi, ulama menyebut bilakah tarikh kelahiran baginda Nabi SAW. Namun ada berbeza pendapat. Ulama beza pendapat. Ulama beza pendapat sebenarnya. Ada 5 pendapat ulama tentang tarikh sebenar kelahiran Nabi SAW. Kita pegang satu je. Yang pertama 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Yang ni yang kita pegang. Pendapat ni sebenarnya pendapat Ibnu Ishaq, pendapat Az-Zahabi dan juga At-Tabari. Pendapat pertama apa? 12 Rabiul Awal. Ada yang kita 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ni Syekh Sayyufur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Arkhil Makhtum. Sallallahu alaihi Muhammad. Demikian disokong oleh beberapa ulama yang lain. Yang ketiga 2 Rabiul Awal. Ini sebahagian daripada pendapat ulama. Yang ketiga, yang keempat 10 Rabiul Awal. Ini Ibnu Asakir. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang berikutnya berapa je? 1, 2, 3. Jadi 3. Yang keempat 8 Rabiul Awal. Pendapat ini pendapat daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammad bin Jubair Mut'im, sallallahu alaihi Muhammad, Al-Hafiz Abu Khattab dan sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ada sebut 12 Rabiul Awal, ada sebut 9 Rabiul Awal, ada sebut 2 Rabiul Awal, ada sebut 10 Rabiul Awal, ada sebut 8 Rabiul Awal. Yang mana satu pun tak apa. Kita nak pegang 12 Rabiul Awal pun boleh, tak ada masalah apa. Dia kata, oh yang tu salah, yang tu 8 bulan bukan. Tak payah duk gaduh 8 ke
2 ke 10 ke, tak payah bergaduh. Tuan-tuan sekalian Nabi Muhammad, yang paling penting Nabi SAW itu pasti dilahirkan, dan Nabi SAW itu ada. Tuan-tuan, cuma kita di Malaysia ni berpegang dengan pendapat 12 Rabiul Awal dekat tu ialah 12 Rabiul Awal. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, namun dalam duk bincang ramai-ramai tu, yang disepakati semua setuju dia dilahirkan pada tahun gajah. Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Yang berbezanya cuma beberapa bilangan hari selepas serangan tentera bergajah tu. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari daripada tarikh tersebut. Dalam range tu, dalam tempoh tu je. Tempoh bila? Tempoh 40 hari ataupun 50 hari daripada serangan tentera bergajah ni. Jadi tuan-tuan, waktu tu zaman Nabi SAW, mereka pakai tahun ni mereka kira apakah peristiwa besar yang jadi pada waktu tu. Tak ada lagi tahun 1444 Hijrah macam kita duk pakai lah ni apa semua. Tak ada lagi waktu tu. Waktu tu dia kira apa peristiwa besar yang jadi pada tahun tu, dia ambil nama tahun tu sebenar peristiwa besar. Kisahnya Raja Abrahah ni, dia ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia duk cemburu tengok pasal apa orang duk pi dekat Mekah. Orang tak mai dekat tempat depa. Tempat dia ni di mana? Di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa? Habasyah. Belah ni di dia belah apa? Di kalau belah sini dia panggil benua Jazirah Arab, belah sini dia panggil benua Afrika. Saya pernah sampai Habasyah ni kan. Saya pergi untuk program ayat riwayat TV Al-Hijrah, dia rakaman jadi host tahun 2015 ingat. Oh, sonok lah tempat dia, cantik tempat dia. Situlah tempat Raja Najasyi. Raja Najasyi. Situlah tempat juga mai daripada hamba-hamba, terutamanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang sangat terkenal dia antara orang yang mai daripada Habasyah ni, nama dia Bilal bin Rabah. Mai daripada mana? Mai daripada Habasyah. Habasyah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia, tuan-tuan terbayang orang mereka lagu mana? Kita duk tengok cerita Bilal ni kulit gelap, hitam. Betul, orang situ kulit dia gelap-gelap. Cara tuan-tuan ni cerahnya orang kampung mana? Gomoy. Gomoy ni. Ha? Gomoy, bukan Gomoy. Oh, Gomoy lain. Gomoy lain, kampung Gomoy. Gomoy ni maksud apa? Pokok. Baru saya tahu. Saya ingat duk Gomoy apa, baru gaduh apa tadi sampai bagi nama kampung Gomoy ni kat. Tuan-tuan salih Ahmad. Tuan-tuan ni kira okey lah. Cerah banyak lah. Kulit dia gelap. Sungguh dia gelap. Tapi gelap bukan macam gelap orang negro. Bentuk muka dia pasal segak. Hidung dia memancung. Bukan jenis hidung kembang besar-besar tu mulut tebal tu. Tak. Hidung mancung, mulut nipis. Cuma kulit je gelap. Dan satu je kelebihan daripada orang saya tengok tu, selama saya duduk berapa hari, 2 minggu lebih saya duduk sana, duduk pergi syuting tu, saya tengok satu je perangai orang-orang Habasyah ni, mereka rajin. Rajin tu kan. Rajin semua. Mereka kira macam lori tu tak apa laku sangat. Mereka jenis tanggung atas bau. Angkat katil buah atas bau, angkat apa, semua barang-barang besar semua jenis buah atas bau ni. Duduk kot pekan ni, kita duduk kat bandar dah, tengok orang semua jenis berjalan, duduk angkat barang atas bau. Jenis kerja rajin. Patutlah saya hati saya kata apa, patutlah ni jadi tempat orang duk pi tangkap orang buat jadi hamba pasal dia jenis pasien rajin. Nampak kan? Habasyah. Di situlah tempat Raja Najasyi. Mudah musalli ala Sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah tuan-tuan, Raja Najasyi, Raja Najasyi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala siapa nama? Abrahah. Abrahah ni tuan-tuan, dia ni Allahumma salli bila dia tengok adanya subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, apa yang ada dekat Mekah ni yang menyebabkan ramai orang nak pergi sana. Rupa-rupanya dia pun tengok ada Kaabah. Lalu apa dia buat? Dia pun buat Kaabah kan. Dia pun buat bentuk macam Kaabah. Tapi orang tak pi. Dia tak puas hati. Akhirnya dia bawa tentera bergajah. Tentera bergajah ni tuan-tuan, orang-orang Arab tak pernah tengok gajah. Pasal gajah tak ada dekat Arab. Gajah ada di Afrika kan.
bawa mai berjalan tuan-tuan dengan besar-besar mau cukup sallallahu alaihi wasallam. Bila dekat-dekat nak sampai, maklumat ni dah sampai dah kepada orang-orang yang duduk di Mekah. Maka Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang memimpin Mekah waktu tu, dia buat apa? Dia suruh semua orang-orang Mekah untuk pergi sembunyi. Suruh pergi sembunyi. Hampa pergi semua keluar, tinggal kota Mekah ni pergi. Tak payah duduk kat sini. Pasal apa? Pasal takut lagi jadi bahaya. Pergi suruh sembunyi, Bila sembunyi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Raja Abraha dia sampai dekat dengan sempadan Mekah. Ni Abdul Muttalib pergi berjumpa dengan Abraha. Sampai waktu jumpa dengan Abraha ni, Abraha kata kat dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ni kami nak mai serang ni, kami nak pergi runtuhkan Kaabah. Dia kata tak apalah, kalau nak runtuh Kaabah pun saya boleh buat apa. Cuma boleh saya nak minta satu, boleh tak? Boleh tolong serah balik unta-unta yang tentera-tentera kamu rampas unta saya. Unta-unta tu, satu kelompok unta yang banyak-banyak tu unta saya minta yang tu tolong serah balik kat saya. Dia kata, hang ni pemimpin lagu mana? Kami duk kira nak main serang tempat hang duk kira unta hang ni. Unta boleh bayar tak kalau begitu? Ada tentera mana nak main serang Malaysia ke? Perdana Menteri kita kata apa? Tak apalah, nak main serang lah. Cuma rumah tu jangan duk kacau tu rumah saya. Tuan-tuan dia kata apa? Pilihan raya akan datang pakai selamat kawan tu. Tuan-tuan saya simak. Tuan-tuan, tak apa, tak apa, nak serang Kaabah tak apalah, saya cuma minta tolong tu unta-unta tu saya bagi balik kat saya. Dia kata apa saya apa? Dia kata tak apa, unta tu saya punya, saya tuan unta tu. Tapi Kaabah ni dia ada tuan dia jaga. Dia kata unta tu saya punya, saya jagalah. Saya nak jaga hak saya. Tapi tu Kaabah tu ada tuan dia yang dia jaga. Dia kata begitu. Tuan-tuan, sungguhlah yang dimaksudkan ialah Allah. Allah akan pelihara. Maka belum sampai masuk lagi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, belum masuk lagi, itu burung ababil yang tuan-tuan semua tahu kisah dia. Dan dalam riwayat cerita, Abraha ni dia berjaya balik. Habis semua kena, Abraha ni berjaya balik, tapi nak sampai ke sempadan tempat dia, di situlah dia rebah dan mati. Nak tunjuk waktu tu bahawa Allah nak tunjuk bahawa ini kekuasaan Allah, dan maklumat ni nak disampaikan kepada seluruh penduduk dia, rakyat dia pada waktu tu, bahawa dia tak berjaya. Kalau mati kat sana mungkin maklumat tak sampai. Itu kisah dia, tuan-tuan. Dan peristiwa itu berlaku pada tahun Nabi SAW nak dilahirkan, dan disebabkan demikianlah maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tahun tersebut dinamakan sebagai tahun gajah. Bahkan nama-nama tahun tu diguna pakai lepas tu. Peristiwa besar yang jadi apa peristiwa besar? Termasuk pada zaman Nabi SAW sendiri. Tahun tu turun perintah puasa, tahun tu dipanggil tahun puasa. Tahun tu diturun perintah jihad, maka tahun tu dipanggil tahun jihad. Bila mai tahun yang ada nombor-nombor ni, tahun-tahun mai nombor ni semua dia mai lepas daripada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memerintah. Sayyidina Umar dia Amirul Mukminin waktu tu, dia yang susun, dia panggil semua ada tahun dia sendiri. Rom ada tahun dia, sallallahu alaihi wasallam, Parsi ada tahun dia. Kita Islam tak ada tahun. Tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita bagi nombor tahun ni. Tapi nak mula tahun mana? Patah balik pada mula tahun hijrah. Itulah yang mai tahun hijrah tu. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu tu dah lebih 12 tahun dah, lebih sallallahu alaihi wasallam 14 tahun dah selepas peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, tarikh yang disepakati, tahun yang disepakati oleh semua ulama. Tadi berkhilaf tentang apa? Tarikh lahir, hari-hari. Tapi tahun yang disepakati semua sepakat tahun gajah. Yang kedua, tarikh bulan yang disepakati ialah pada bulan Rabiul Awal. Yang ni sepakat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adalah satu pendapat kecil yang kata pada bulan Safar, tapi sangat lemah, sangat kecil. Sepakat kata bulan Rabiul Awal. Jadi bulan Rabiul Awal bagi kita bulan mulia. Bagi kita bulan Rabiul Awal ni bulan mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa mulianya bulan Rabiul Awal ni? Sebab bulan Rabiul Awal ni ada satu kelahiran manusia mulia
nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan hari yang disepakati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari yang disepakati hari Isnin. Tuan-tuan, Nabi SAW tiap-tiap hari Isnin Nabi puasa. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apa ada pada hari Isnin? Tuan-tuan, yang Nabi SAW duk rajin puasa. Kata baginda Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fihi walidtu, pada hari tersebut aku dilahirkan. Tuan-tuan, Nabi puasa pada hari Isnin sebab Nabi SAW menyambut hari kelahirannya. Biasanya kalau hari besar-besar ni Allah suruh kita puasa. Hari pertama hari Arafah. Hari Arafah, hari Arafah semua orang Islam pergi berhimpun kat padang Arafah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka Allah suruh orang yang duduk kat sana tak apa, depa wukuf. Orang yang tak pi haji, Nabi suruh kita puasa. Kita puasa hari besar, kita puasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua 10 Muharram, kita panggil hari Ashura. Hari Ashura tu 10 Muharram. Nabi suruh kita puasa, kita buat bubur suara. Tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan buat bubur suara, tak ada masalah. Panggil saya sekali makan. Saya pun suka bubur suara ni. Kisahnya 10 Muharram ni banyak kisah. Dalam kitab-kitab lama cerita banyak kisah 10 Muharram. Salah satu daripada kisah 10 Muharram, apa yang berlaku pada 10 Muharram ni ialah peristiwa Nabi Nuh AS, kapal dia terdampak atas bukit Judi. Lepas daripada peristiwa bah besar tu, kapal dia terdampak atas bukit Judi. Jatuh dia tu, hari kering tu ialah pada 10 Muharram. Jadi diceritakan dalam riwayat, betul tak betul wallahu alam. Tuan-tuan nak percaya tak percaya pun tak ada masalah apa. Percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Ceritanya bila berhenti sampai pekat-pekat lapak, lama duduk belayar tu, lepas tu tengok apa yang berbaki dekat atas kapal tu, bekai-bekai makanan tu. Ada kacang sikit, ada beras sikit. Ada beras ke dalam bubur suara? Ada? Tak ada? Ada pakar bubur suara ni? Ada kacang lagi, jagung lagi, ubi, ada kacang dal. Tak tahulah tuan-tuan buah tu, saya pun tak erti. Tuan-tuan nak sedar sikit, buah rempah kari ke? Tak tahulah. Tapi yang saya tengok ni, kalau tahun ni dia lain sikit. Tuan-tuan pergi belah Kuala Lumpur dia lain sikit. Tuan-tuan pergi sampai Johor lain sikit. Resepi dia lain. Banyak. Tapi ceritanya baki-baki benda-benda atas yang duduk ada atas tu, dia himpun. Dan akhirnya jadi bawa suara tu cerita dia. Wallahu alam, saya pun tak tahu tuan-tuan. Tapi bawa suara ni takatlah saya jumpa kot ni je. Dengan lain tak jumpa lagi lah. Tak ada masalah tuan-tuan. Cuma saya duk ingat dulu orang tua-tua dulu, dia duk fikir macam mana cara ni supaya orang kampung ni ada waktu mereka berhimpun ramai-ramai. Ingat lagu tu lah. Tak? Orang tua-tua dulu fikir macam mana nak bagi orang kampung ni dia berukhuwah, berhimpun ramai-ramai. Kita ambil tarikh ni 10 Muharram ni ada kisah Nabi Nuh, kapal dia terdampak atas tu pada hari tersebut. Kita berhimpun, kita buat suara lah, pekat-pekat berhimpun. Cuma Nabi SAW suruh puasa hari tu. Tak apalah puasa hari tu, buka puasa dengan buat suara. Dan bukan buat suara nak kena buat pada 10 Muharram tu pun, dia pun buat sepanjang bulan Muharram tu buat suara. Betul kan? Tuan-tuan sini puasa kan? Apa angguk, tak pernah angguk apa gaya. Antara buat bubuk dengan puasa, mana buat? Puasa lah. Dia kan, puasa lah. Yalah tu. Betul kan? Jarang saya jumpa orang pada 10 Muharram dia pun buat suara. Jarang saya dengar. Dia pun buat esok tu ke, sehari lepas tu ke, besok. Macam itulah keadaannya. Tapi pada 10 Muharram Nabi SAW suruh puasa. Kisahnya apa? Kisahnya waktu Nabi SAW sampai dekat Madinah. Nabi SAW sampai dekat Madinah. Waktu tu Nabi SAW tengok orang Yahudi pakat puasa.
Orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Lalu Nabi kata, apa kenal dengan orang Yahudi ni puasa apa hari ni 10 Muharram? Mereka kata, mereka cerita kat Nabi, orang Yahudi puasa 10 Muharram pasal mereka meraihkan pembebasan Nabi Musa daripada Fir'aun. Nabi Musa terbebas daripada Fir'aun pada 10 Muharram. Nabi kata apa? Kita ni lebih layak untuk meraihkan itu lebih daripada orang Yahudi. Mula pada tahun tu Nabi SAW suruh umat Islam untuk berpuasa pada 10 Muharram untuk memperingati pembebasan Nabi Musa daripada Fir'aun. Untuk membezakan daripada orang panggil orang Yahudi puasa 10 Muharram saja, maka Nabi SAW suruh kita puasa 9 hari bulan juga. Jadi 9 dengan 10 hari bulan merayakan kes peristiwa besar yang berlaku pada Nabi Musa, maka Nabi SAW suruh kita puasa. Ni tu setahun sekali puasa Sani ada Jumaat. Tak cukup ke tu, Allah bagi pula ganjaran pahala, Allah ampunkan dosa setahun yang selepas. Setahun yang selepas. Tuan-tuan, dan pada setiap minggu disunatkan kepada kita untuk berpuasa pada hari Isnin. Pasal apa? Untuk memperingati peristiwa kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sambut peristiwa besar yang berlaku. Besar tuan-tuan, Nabi SAW ni, laqad arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tu rahmat sekalian alam tu Nabi SAW. Kelahiran Nabi SAW tu merupakan rahmat sekalian alam. Tuan-tuan tahu tak? Dengan Nabi SAW dilahirkan, kita jadi orang Islam. Apa nikmat paling besar yang kita dapat melainkan dua nikmat ni? Apa dia? Yang pertama, nikmat Allah bagi dekat kita iman. Yang kedua, nikmat Allah bagi dekat kita Islam. Ini nikmat paling besar. Faham tak? Kita ni hidup kat dunia ni bukan berapa lama tuan, sat ni. Sat ni. Matlamat kita betul-betul kita nak masuk syurga Allah. Tu kenikmatan yang betul-betul punya kita duk cari. Tu kampung halaman kita. Ni tahu Salih Al-Muhammad. Kampung halaman kita nama apa? Syurga. Kampung asal kita mana? Syurga. Bukan kampung Komoy. Nanti maklum, kalau maklum pi mana-mana, pi Kuala Lumpur ke, pi ziarah anak-anak kat Kuala Lumpur, orang tanya, ni maklum ni singgah mayang kat sini ni, mai mana ni? Kita abang dia, asal mana maklum ni? Saya ni asal syurga, maklum. Tak payahlah abang begitu. Dia abang lah kampung Komoy. Dia pun tanya, apa Komoy? Komoy mana? Dia tak tahu. Macam saya lah. Dia tak Salih Al-Muhammad. Kita betul-betul memang kita asal syurga. Tok Wan kita dua asal syurga. Salih Al-Muhammad. Tok kita dengan Tok Wan kita asal syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tok Wan kita nama Adam, Tok kita nama Hawa. Duduk mana? Syurga. Dan kita ni dalam perjalanan balik ke syurga. Nak berjalan balik ke syurga ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kita kena ada panduan. Kita tadi saya main kat sini, saya pakai GPS. Tahu GPS guna pun sesat tuan-tuan. GPS guna pun sesat. Tadi tuan-tuan tahu tak saya betul-betul set tu, Waze tu. Tahu dia sampai mana? Sampai tengah bendang tu. Betul tak cerita betul tengah bendang. Saya nak pergi kok mana ni? Pasal dia berhenti lah ni, dia kata sampai dah. Tapi tanda sampai tu duduk tengah bendang. Aku nak pergi ke mana ni? Dia terus berhenti di jalan tengah jalan. Ada untuk mana sampai lah tu. Saya kata pergi jalan terus nak pergi jumpa lah. Orang ni begini bayar ni. Tuan-tuan, so ada GPS. Guna pun sesat tu. Tuan-tuan, tapi okey kat lah sampai tahun tu. Kadang-kadang pergi mana-mana halau dia bawa pergi. Kita ni, Allahumma salli Muhammad, nak balik ke syurga tu. Tuan-tuan, kalau tak ada Islam, kalau tak ada iman, boleh sampai tak syurga tu? Tak. Allah sebut, innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang kafir min ahlil kitab, daripada kalangan ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik, syirik pada Allah, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, dan kekal dalam dia. Kekal maksud tak keluar-keluar lah. Duduk dalam neraka tu, neraka ni yang bukan cerita masuk neraka,
Duk di ambang neraka, nak masuk neraka pun terbakar habis dah. Duk dalam neraka dia bakar sampai tinggal tak hati lagi tumbuh balik. Tiap hari duk dalam palang neraka. Sayyidina Allah Sayyid Muhammad dia cerita dalam neraka ni tuan-tuan, dia ada jenis besi-besi, rantai-rantai besi, dan depa duk celah-celah dikesak rantai tu. Rantai tu duk kesak. Kita duk, orang yang duk dalam neraka tu, lepas tu dah hancur ni, darah dia punya nanah dia tu semua duduk mengalir, duduk mengalir turun tu, bertakur satu tempat tu. Darah nanah takur tempat tu, yang tu pula dia pandai makan, jadi minum. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan sanggup dah nak duduk buang sari pun tak sanggup tuan. Sari pula sama juga alfu sanah, 1000 tahun. Sehari kat akhirat sama 1000 tahun. Saat pun tak sanggup, sesaat pun tak sanggup duk neraka. 70 kali ganda lebih panas daripada api paling panas dalam dunia. Nabi sebut. Sayyidina Allah Sayyid Muhammad. Kan? Sanggup tak? Tak sanggup. Apatah lagi nak duduk kekal dalam dia, tak keluar-keluar lah. Untung tak jadi orang Islam. Tuan-tuan, isi borang tak dulu nak masuk Islam? Ada tak isi borang? Allah takdirkan kita, mak ayah kita Islam, kita orang Islam. Nikmat Allah bagi. Dan nikmat ni semua dapat daripada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa mai dekat kita petunjuk minadh dhulumati ila nur, daripada cahaya, daripada kegelapan kepada cahaya. Dakwah orang untuk balik pada Islam, Allah masukkan hidayah dalam hati semua orang, dan akhirnya semua kita jadi orang Islam dekat kampung Komoy ini. Dan dengan Islam tu kita peluang untuk masuk syurga Allah SWT. Nikmat rahmatan lil alamin. Lagi rahmatan lil alamin dengan kelahiran Nabi SAW. Tahu apa dia? Umat Islam, orang Islam buat satu baik, Allah bagi berganda-ganda pahala. Buat satu jahat, Allah kira satu dosa tu duk tunggu nak padam ya. Satu hari Nabi Musa alaihissalam, Sayyidina Sayyid Muhammad, dia tengok dalam kitab Taurat. Dia kata, ya Allah, aku tengok dalam Taurat ni ada satu umat yang depa ni, kalau depa niat nak buat jahat, niat nak buat baik, engkau kira satu pahala. Kalau depa buat baik tu, engkau ganda sehingga 100 kali ganda, ya Allah. Kalau depa niat nak buat jahat, engkau tak kira dosa lagi. Kalau depa buat satu jahat, engkau kira satu dosa. Kita ni umat Nabi Muhammad ni, nak cerita, ni rahmat Allah bagi dengan kelahiran Nabi SAW. Teringat nak buat baik, tadi mai pada rumah ni, abang angkat bini dia. Jangan smackdown Pak Long, smackdown dengan kerusi. Anda keluar rumah tadi, pesan kat bini dah, buh Ustaz RM1 dalam poket, buh RM1 dalam poket, nak buh duit dalam tabung lagi pergi ceramah. Niat nak buh duit tu, kira dah satu pahala tu. Pilih saya siapa, tengok ayak tebu jual tepi jalan, sedap ayak tebu ni, beli ayak tebu habis RM1 tu. Pahala tu kekal ada, Allah tak padam. Tak cerita buah RM10 dalam poket, tak buah rokok habis pula dah, singgah beli rokok. Cancel tak ada duit dalam tabung. Aduh, benar saya siapa tetap niat, pahala niat tu Allah bagi. Tapi kalau dia sungguh tabung lalu dia bubuh, pum duit dalam RM1 dalam tabung, RM1 masuk dalam tabung, 700 kali ganda Allah lagi. Bukan sikit-sikit, 700 kan. Masuk dalam bank tak dapat minyak tu, masuk dalam tabung 700%. RM1 masuk tabung dapat RM700 Allah bagi. Masuk RM10 dapat RM7,000. Masuk RM100 dapat RM70,000. Banyak dah masuk duit dalam tabung. Faham ni?
Duk RM1 jabuh petau dan RM1 tu kan. Tambah dia kata RM1 pun banyak dah Ustaz. Tu pun dah 700 ya. Kan? Dia hari tu bawa ni. Bawa RM1 tu ni, RM50 tu ni. Bini pesan abang balik pergi kedai. RM50. RM1 ni buat tabung, RM50 ni pergi kedai lagi. Dia pun buh poket sebelah ni, buh poket sebelah ni. Nah, poket baju Melayu depan-depan duduk. Tengah duduk dengar kuliah tu, seluk poket buh dalam tabung. Tolak pi. Tak tengok. Nampak lebih kurang je warna dia. Pergi kedai, balik-balik pergi kedai. Beli-beli barang, nak bayar. Bayar-bayar kau RM1. Tadi kata apa? Astaghfirullahalazim. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Tu agak dapat guna ke? Dia boleh telefon untuk bila seorang. Mereka ada seorang ke? Aku silap pun duit dalam tabung. Nanti tengok kat RM50 tu duit aku tu. Bagi balik. Marah gaji ke? Ada seorang tu dia kedekut tabung lalu seluk dalam seluk cari jumpa RM1. Alhamdulillah dia kata. gulung sampai macam kuat daun tu, gulung tepuk kuat tepuk. Gaya nak tolak pergi ada Pak Long seorang belakang cuit ni bau dia. Cuba tengok belakang. Pak Long belakang ulak 200. Selekeh lah, pakai baju pagoda ya, ketayak tu ujung kepala kan. Baik 200. Dia tengok saya dah. Kepit jari ni. 200 tu banyak bagi. 200. Dia pun lipat-lipat bulan tu tolak ni. Lepas tu habis-habis kuliah dia tanya, Pak Long bagi duit banyak sungguh ni. Lepas 200 bagi. Bila aku bagi 200? Dah tadi Pak Long bagi saya bulan. Bila masa aku bagi? Tadi Pak Long bagi. Duit siapa? Mana-mana saya tahu Pak Long bagi saya. Mana aku bagi 200 tu? Oh tu duit. Lah duit 200 tu duit hang. Kita tadi seluk-seluk paket jatuh, aku bagi balik ke hang. Tapi bulan tabung tu masuk. Rupanya duit dia. Dia seluk-seluk poket tu masuk, terkeluar duit dia. Pak Long tu bagi balik kat dia ya. Tuan-tuan, kedekut sangat aku tu lah. Jadi tuan-tuan, solat Jumaat ni nikmat Allah bagi dekat kita. Umat Nabi Muhammad SAW buat amal sikit, Allah bagi banyak pahala. Tapi kalau solat ala Sayyidina Muhammad buat dosa, teringat nak buat dosa, Allah tak kira dosa lagi. Sampai dia buat dosa tu. Lalu kalau dia buat dosa tu, satu dosa dia buat, satu jahat dia buat, satu dosa je Allah lagi. Tuan-tuan boleh bayang tak? Patut tak kita ni umat Nabi Muhammad SAW pergi depan Allah dosa banyak pahala sikit? Pagi-pagi buat satu baik satu jahat. Satu baik 700 kali kata. Satu jahat satu je dosa. Nak bagi sama satu jahat dengan satu baik ni, tuan-tuan kena buat 700 kali jahat baru sama dengan satu baik kita buat. Takkan jahat metro tu ke? Tapi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah disebut sebagai rahmat bagi Allah yang Allah bagi melalui baginda Nabi SAW. Lagi nikmat Allah bagi kita tahu kan? Azab Allah tangguh. Buat jahat, kalau dulu-dulu buat jahat terbalik bukit tu kan. Dulu-dulu buat satu jahat, gunung jerai ditimpa tempat ni, kampung Kemoy ni. Ni. Apa jahat kita tak buat dulu tuan-tuan? Tahu tak kaum Sodom? Sampai hari ni kita boleh pergi tengok nama Lot Mati. Saya pergi lah Lot Mati tu. Saya pergi juga, dia bawa pergi satu gua dia panggil gua Lot. Tempat tu Nabi Lot pergi sembunyi dengan anak perempuan dia. Allahumma salli Muhammad. Sebelah tu laut punya luas dia panggil Lot Mati. Lot Mati ni tempat paling rendah dalam dunia. Garam punya pekat. Kalau tuan-tuan turun dekat situ tak tenggelam. Duk terapung tu. Pasal apa? Punya pekat garamnya. Lot Mati. Lot Mati tu punca apa? Dicerita. Puncanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, situlah tempat kaum Sodom. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, yang Allah angkat tu, Allah terbalik pergi. Pasal apa Allah tak garam mata tu? Sebab tak mau wabak tu, nyakit tu naik ke atas, kata ulama. Sampai lagu tu. Tuan-tuan, ada tak orang dia buat panggil aku tu kok tempat kita ni di Malaysia ni?
Ada tak? Berlambak tuan. Berlambak. Sungguh tuan. Sampailah ni depa berani tunjuk depa tu duduk adalah. Berani dah apa tunjuk? Depa panggil LGBT. Bendera depa warna-warni macam pelangi, itu bendera depa. Pi buat demonstrasi tu dah hari tu. Punya tunjuk kata depa ni. Kita pula waktu tu raih depa. Oh ni orang lagu ni kena rakyat depa. Oh kena raih depa. Oh, siapa kita nak raih depa? Allah pun hina depa. Allah laknat depa. Allah laknat orang lelaki yang pakai baju perempuan, orang perempuan pakai baju lelaki, tiba-tiba kita kena raih orang-orang macam ni. Siapa kita nak raih? Tu faham tak ni? Sana ada siapa? Hari itu dia tunjuk, sampai berani tunjuk ni. Bertunang. Betul. Akhirnya kita telah dipertunangkan. Tunjuk cincin jari majari. Saya kata, apa jari macam jantan dua-dua ni? Tunjuk jari. Betul. Lepas bertunang, terus pergi honeymoon Cameron Highland. Ni kisah betul ni. Tunjuk terang-terang. Pergi honeymoon kat Cameron Highland. Jantan dengan jantan tuan-tuan. Makan strawberry. Kau ni termuntah kita tengok. Tunjuk dia. Ya Allah. Ada. Melapar. Ni yang muka jantan dengan muka jantan ni. Jantan dengan jantan ni. Yang tukar jadi betina buat dah. Tukar ni betina buat. Oh ni saya pergi ceramah saya pergi ceramah di penjara. Saya duduk pergi ceramah di penjara. Dalam hari tu saya pergi ceramah dekat bahagian perempuan. Tiba-tiba ada seorang, selalu kalau tempat ceramah perempuan mesti pakai tudung. Wajib pakai tudung. Tapi ada seorang dia tak pakai tudung. Lepas tu muka dia macam lelaki-lelaki, rambut pendek. Saya tanya dekat pegawai penjara tu, ini siapa? Tu lelaki-lelaki Ustaz. Pasal apa dia duduk dalam ni? Sebab dia dah operate. Dia dah buang dah dia punya kelakian dia tu. Itu pasal apa dia duduk ni? Dia duduk tang ni lah. Kalau dia pergi duduk belah selamat kau ni, mau mengandung. Dia dah ni tak. Oh ada lambat tu kan. Ya agak-agak lah. Kalau kita duduk zaman tu, jadi lagu mana tuan? Nah, dah tunggal terbalik dah apa semua tuan. Allah turun balak dah. Dia mai tuan-tuan ribut daripada langit. Dia mai api daripada langit. Dia balikkan bumi dulu. Lah ni kita ni umat Nabi Muhammad, semua Allah tangguh azab. Allah tangguh azab. Buat ni, mau kita punya jahat ni, sila-sila azab awal lagi kena. Minta Allah tangguh azab. Allah bagi kita peluang untuk taubat dulu. Ini rahmat yang Allah bagi dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka layak tak kita duk ingat tentang peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Layak sangatlah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa kelahiran baginda Nabi SAW, bila masa Nabi SAW lahir? Terdapat dua pandangan berkenaan dengan waktu kelahiran baginda Nabi SAW. Yang pertama, ketika fajar hampir menyingsing, waktu nak masuk waktu subuh. Ini pendapat Al-Zubair bin Bakkar. Yang kedua, pendapat pada waktu pagi. Tak sebut waktu mana, tapi sebelah pagi. Ini pendapat sebagian ulama sallallahu alaihi Muhammad seperti Sa'id bin Musayyib, Ibnu Dihya dan sebagai Al-Jarkashi dan sebagainya. Yang berikutnya, yang ketiga, perbincangan tentang kelahiran bagi Nabi SAW ini bilang, di manakah tempat Nabi SAW dilahirkan? Nabi lahir kat mana? Sallallahu alaihi Muhammad, bagus ya, dia lahir di Mekah. Yang ini confirm jumhur ulama sebut. Cuma di mana dalam Mekah tu baginda Nabi SAW dilahirkan di rumah Abu Talib di Syab Bani Hashim, dan bidan yang menyambut kelahiran tu namanya Asy-Syifa, ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Itu dah hafal elok ni, masuk periksa hujung bulan ni. Iyalah tanda cinta kat Nabi SAW. Orang tanya tentang Nabi, tahu lah ya. Ni bila Nabi lahir? 12 Rabiul Awal. Bila Nabi wafat? Bila Nabi wafat? Bila? Okey, tahun bila Nabi wafat? Krik tak punya semua. Tahun ke-10 Hijrah. Nabi wafat tahun 10 Hijrah. Anak Nabi berapa?
7 orang. 9 ni ya. 7 orang. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Tu yang ingat tu. Okey, anak Nabi 7 orang. Daripada 7 orang ni, daripada berapa isteri Nabi SAW? Ni yang 7 orang ni bukan semua isteri Nabi ni. Yang 7 orang ni mai daripada mak mana? Berapa mak ni? Oh mak? 2 mak. 2 mak. Sallallahu alaihi Muhammad. 5 daripada seorang mak, 2 daripada sallallahu alaihi wasallam. 6 daripada seorang mak, seorang daripada mak yang lain. Yang 6 ni siapa mak dia? Siapa? Tuan-tuan, cinta kat Nabi lebih pada cinta mak kita ni. Cinta kat Nabi lebih pada anak-anak kita ni. Kena tahu ni. Tanda cinta tahulah. 6 orang anak siapa? Khadijah. Seorang lagi nama Ibrahim, anak Maria Al-Qibtiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua anak-anak laki, anak-anak Nabi yang laki-laki semua mati kecil. Semua mati kecil. Ada 2 orang anak laki-laki, anak Nabi SAW yang laki-laki. Seorang nama Qasim, 3 laki-laki. Seorang nama Abdullah, Qasim dengan Ibrahim. Semua mati kecil-kecil. Pasal apa mati kecil-kecil? Sebab Allah tak mau nanti ada orang, kalau depa berkahwin, depa ada anak, nanti dia kata dia pewaris Nabi SAW. Nabi tak ada waris. Sallallahu alaihi Muhammad. Keturunan Nabi SAW ada. Daripada siapa? Daripada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW lahir dekat Mekah. Rumah siapa? Rumah Abu Talib. Sallallahu alaihi Muhammad. Bidan nama apa? Bidan nama Allahumma salli ala Muhammad, Asy-Syifa. Siapa Asy-Syifa ni? Asy-Syifa ni mak Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibnu Athir berkata, dikatakan Rasulullah SAW menghadiahkan rumah tersebut kepada Aqil bin Abu Talib. Kemudian beliau, yakni Aqil bin Abu Talib, meninggal dunia dan anaknya menjadi tuan menjual rumah tersebut kepada Muhammad bin Yusuf. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok pula beberapa pendapat ulama tentang menyambut Maulidur Rasul. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Alama Ibnu Katsir di antara lain, dia memuji Raja Al-Muzaffar yang telah menyambut majlis Maulidur Rasul secara besar-besaran. Di antara raja yang mempelopori, yang mula mempelopori program sambutan Maulid Rasul ni, ialah nama dia Raja Muzaffar. Raja Muzaffar ni dia sambut, dan kata Ibnu Katsir rahimahullah sallallahu alaihi Muhammad, dia kata adalah Raja Muzaffar menganjurkan Maulid Syarif pada Rabiul Awal dan membuat perhimpunan secara besar-besaran. Di samping itu, beliau adalah seorang yang berhati bersih, bersemangat, berani, mempunyai sifat keperwiraan, cerdik, alim, adil. Semoga Allah merahmatinya dan memuliakan kuburnya. Jadi kita tahu antara raja awal-awal yang mula mempelopori Maulid Nabi SAW ni, nama dia Raja Muzaffar. Al-Abbas bersyair, dikala engkau dilahirkan, bumi bersinar terang sehingga jelas pasak bumi tidak mampu untuk menanggung cahayamu, dan kami dapat terus melangkah lantaran keterangnya cahaya dan jalannya yang terpimpin. Ni syair-syair yang memuji kelahiran Nabi SAW di kalangan para sahabat baginda Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Syekh Abu Syamah, atau nama sebenarnya Syekh Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi, salah seorang daripada Syekh Darul Hadith di Damsyik, berpendapat Allah dibolehkan menyambut sambutan Maulid Rasul berdasarkan amalan tokoh-tokoh ulama zaman dahulu, di antaranya di Irbil, salah satu wilayah di Iraq. Selain daripada itu, ulama-ulama silam dan ulama-ulama kontemporari yang berpegang dengan keharusan atau kebolehan, termasuk dalam sambutan Maulid Rasul SAW ini, yang mereka menyatakan bahawa dia adalah bid'ah hasanah.
bid'ah hasanah. Bid'ah ni ada dua. Satu bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Bid'ah dia panggil bid'ah yang tertolak. Satu lagi dia panggil bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang mengatakan dia bid'ah hasanah siapa dia? Yang pertamanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, lagi Ibnu Hajar Al-Haytami, lagi Al-Hajjaj Al-Abdari, lagi Imam Al-Battal, lagi Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad An-Nasruddin Al-Damsyiqi, lagi Syamsuddin Al-Jazari, lagi Yusuf Al-Qardawi, Wahbah Zuhaili, Abdul Halim Mahmud, Atiyah Saqar, Muhammad Mutawi Sya'rawi dan sebagainya. Ini ulama-ulama yang mengharuskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Maulidin Nabi SAW, menggunakan dalil ini. Salli ala sayyidina Muhammad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil itsnain faqala fi walitu wa fi unzila alayya. Ditanyakan kepada Nabi SAW tentang puasa hari Isnin, dan baginda menjawab, padanya aku dilahirkan dan padanya diturunkan Al-Quran untukku. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW mensyukuri nikmat Allah dengan kelahirannya, dengan berpuasa menyambut kelahiran ataupun maulid Nabi SAW dengan berpuasa pada hari Isnin. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi antara lain tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bila ditanya tentang maulid Nabi SAW, dia menyebutkan bahawa asal daripada sambutan ataupun peringatan maulid Nabi SAW ini adalah perkara yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Bila Nabi SAW tak buat, maka disebut sebagai bid'ah. Tetapi dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maulid ini mengandungi banyak kebaikannya. Maka barang siapa yang berusaha meraih kebaikan dalam maulid dan menjauhi yang buruk, maka dia termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Jika tidak, maka dia tidak disebut bid'ah hasanah. Dan kita sambut maulid Nabi ni buat apa? Selawat kat Nabi SAW. Kita sambut maulid Nabi buat apa? Buat kenuri. Himpun duit pekat-pekat buat kenuri maulid Nabi SAW. Buat kenuri, jamu orang makan, Nabi suruh tak? Nabi suruh. Buat pahala. Nabi SAW sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat tanya, siapakah al-Islamu khairun, orang Islam yang paling baik sekali? Kata Nabi SAW, it'amut ta'am, orang yang bagi makan. Anjuran Nabi SAW untuk pekat-pekat bagi makan. Dari orang Islam yang baik, kita buat dalam majlis maulid pekat-pekat bagi makan. Baik tak? Selawat kat Nabi, dah paling bagus selawat Nabi SAW. Buat majlis ilmu, kuliah, Nabi SAW suruh buat majlis ilmu. Cerita tentang kerajaan Nabi SAW, Nabi suruh buat. Tuan-tuan, semua benda baik kita buat. Ada tuan-tuan buat maulid Nabi, tuan-tuan pagi artis main nyanyi, buat konsert. Ni lah, pagi artis main 4-5 orang, tuan-tuan, pagi artis pakai skirt, buat konsert. Tak ada, mana ada buat macam tu. Ataupun tuan-tuan ada tak maulid Nabi minum arak? Tak ada. Tak ada, tak buat benda tak baik, maka dia sebut sebagai bid'ah hasanah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan tahu, sedangkan Abu Lahab ni yang ditunjuk kat muka Nabi SAW ni, celaka Muhammad, kan? Sampai Allah turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, kan? Ni orang yang awal-awal menentang Nabi SAW, Abu Lahab. Sampai ayat Quran turun cerita benda. Tuan-tuan tahu tak, dia setiap hari Isnin diringankan daripada azab Nabi neraka dia. Kisahnya apa? Diringankan Abu Lahab pada tiap-tiap hari Isnin sebab dia membebaskan hambanya Thuwaibah kerana gembiranya dengan kelahiran Nabi SAW. Sungguhnya As-Suhaili telah menyebutkan bahawa Al-Abbas berkata, tak kala Abu Lahab meninggal dunia, aku bermimpi bertemu dengannya selepas tahun pada seburuk keadaan. Waktu tu keadaan dia sangat teruk. Lantas dia berkata, tidak aku dapati selepas kamu sebarang kerehatan kecuali azab diringankan daripadaku pada setiap hari Isnin. Abu Lahab kata. Yang demikian kerana Nabi dilahirkan pada hari Isnin, dan Thuwaibah telah memberikan berita gembira kepada Abu Lahab berkenaan dengan kelahiran Nabi SAW, lantas dimerdekakannya. Tercatat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, syarah buat Sahih Bukhari. Waktu Nabi SAW lahir, Thuwaibah ni hamba dia pi cerita dekat Abu Lahab, kata Muhammad lahir.
Dia seronok dengan kelahiran Nabi SAW waktu tu, maka apa? Dibebaskan Suwaibah. Okey, dia bebaskan Suwaibah tu, Allah ringankan dia pada setiap hari Isnin dalam malam. Kita sambut kelahiran Nabi SAW tiap-tiap tahun, melahirkan kegembiraan pada Nabi SAW, buat jamuan makan, panggil ustaz ceramah, berimpun ramai-ramai, selawat pada Nabi SAW. Tak, mudah-mudahan Allah bagi dekat kita kegembiraan yang serupa nanti dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah saya mak ini tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itulah. Nah, nak cerita apa? Nak cerita tentang Maulid Nabi SAW saja. InsyaAllah tuan-tuan buatlah sepanjang bulan ni, tuan-tuan buatlah apa program suruh ustaz buat. Nah, saya sembah. Nah, tiap-tiap hari Isnin ke, tiap-tiap malam Jumaat ke, tuan-tuan buat majlis selawat ke. Sepanjang bulan Rabiul Awal ni tuan-tuan buatlah, susul apa program. Kita dengar dah berapa banyak kelebihan kita buat program Maulid Nabi. Tuan-tuan, tak duk kisah dengan orang duk kata macam-macam. Kita kisah apa ulama-ulama dulu duk kata, dan apa kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapat dengan Maulid Nabi. Tuan-tuan teruskan, buatlah tuan-tuan, buat kenuri. Mudah-mudahan insya-Allah Allah kira dia sebagai salah satu daripada bentuk tanda kita cinta kepada baginda Nabi SAW, yang insya-Allah mudah-mudahan dengan kecintaan tu nanti kita akan dibangkitkan dengan baginda Nabi SAW. Nabi kata, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta nanti dia mau kiamah, dan mudah-mudahan kita akan bangkit bersama dengan baginda Nabi SAW nanti dia mau kiamah insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada pihak surau yang sudi untuk jemput saya. Mejoh ni boleh jamak kasar, saya dah selesai dah mayang lagi, saya nak balik Yo, baru sampai balik pada Melaka tadi tuan, penat tak hilang ni. Insya-Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan jadi manfaat pada kita semua pada hari ini. Terima kasih atas sambutan insya-Allah, dan teruskan dengan program Maulid Nabi kita insya-Allah, mudah-mudahan jadi kebaikan pada kita dunia hingga akhirat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau tak keberatan, saya nak minta tolong sikit pada orang kampung Komoy ni. Orang kampung Komoy ni. InsyaAllah saya ni ada hajat sikit. Saya ada madrasah saya dekat Bandar Baru Kedah. Saya ada pelajar, ada warga Mas, ada warga Perak, warga semua dah lah. Kerja-kerja kat situ daripada kecil sampai orang tua. Dan saya menyediakan pengajian percuma. Buat tahfiz pun saya tak kenakan yuran. Saya perlukan lebih kurang RM30,000 sebulan, lebih RM30,000 sebulan untuk pengurusan madrasah. Tapi saya tak buat tabung, saya tak minta tuan-tuan untuk bagi wakaf. Tuan-tuan tolong bantu ekonomi madrasah saya je. Saya jual susu kambing ni, susu kambing. Tapi ada orang yang tak boleh minum susu kambing, saya tahu. Tapi insya-Allah susu ni tuan-tuan boleh minum. Pasal saya masukkan dalam susu kambing ni beras perang. Dia tak bau hamil kambing, tak bau. Tak bau hamil kambing. Dan susu kambing ni tak ada benda-benda yang boleh buat naik darah tinggi. Tak nak orang darah tinggi boleh minum susu kambing tu. Skeptikal orang minum susu kambing darah tinggi. Tak ada dalam susu kambing benda yang boleh buat darah tinggi naik. Sebenarnya tak ada. Dia punya psikologi je kot. Jadi salih syamat. Dan susu kambing ni boleh orang kencing manis boleh minum. Pasal saya tak masukkan gula, kita masukkan kurma untuk bagi manis. Manis tu manis kurma, bukan manis gula. Saya dah test dah orang darah tinggi, orang kencing manis. Kawan saya kencing manis, saya suruh dia minum 3 hari turut-turut. Sebelum minum test, lepas minum test. Minum test 3 hari. Cek tengok, boleh tak naik. Kalau hari tu dia 7, lepas minum sebelum 7, sebelum minum 7, lepas minum 7. Macam itulah. Kata alhamdulillah okey boleh minum. Jadi orang cik mana yang boleh, orang tadi daripada awal usia 2 tahun ke atas sampai orang tua. Beras perang saya masuk, kurma saya masuk, dan saya masukkan ginkgo biloba untuk otak. Jadi tuan-tuan yang diet malam-malam tak mau makan apa semua, nak kurus badan, boleh minum yang ni bagi kenyang. Tuan-tuan yang anak-anak kita nak pergi sekolah pagi-pagi, bagi dia minum susu ni, cegah sikit untuk dia pergi sekolah dan sebagainya. Kami pun dah masuk TV Hijrah apa semua. Jadi insya-Allah, cuma saya nak minta tuan-tuan tolong beli ni bukan sebab bukan semata yang tu. Tolong beli dengan niat untuk bantu madrasah saya insya-Allah. Tuan-tuan yang main ni, abang kita ni dia ejen kita dekat sini. Kalau tuan-tuan nanti rasa selesa, sedap, sesuai nak minum, nanti boleh telefon dia. Dia main hantar ke lagu mana kan. InsyaAllah mungkin lepas ni dia tak main dengan kereta kot, dia main dengan motor lah, nak lalu senang sikit, laju sikit nak sampai tu. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, saya harap tuan-tuan dapat bantu saya yang ni.
Yang tak bawa duit mungkin macam mana nak online ke, dia boleh tunggu sampai tengah malam, tak apa, dia tak janji balik mai bayar dia kata. InsyaAllah tuan. Jadi sekali-sekali ucap terima kasih atas perhatian semua. Wallahu SWT alam. Kita jumpa lain masa dan ketika insyaAllah.